Fokus Negeri di bawah Bayu, Hari Sukan Negara platform terbaik galakkan orang ramai, budayakan sukan dan riadah. Laporannya terus saja bersama Muhammad Syarizam Awang di Kota Kinabalu. Hijam, silakan. Baik Nurul, pelaksanaan Hari Sukan Negara HSN merupakan platform terbaik menggalakkan orang ramai, membudayakan sukan dan riadah sejajar, usaha menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara bersukan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, program itu juga seiring hasrat kerajaan memastikan rakyat sentiasa aktif dengan aktiviti sukan, rekreasi, kecergasan dan riadah. Menurut Dato' Haji Ji, kerajaan negeri sentiasa komited dalam pembangunan sukan dan atlet di negeri ini bagi memastikan mereka terus bersinar hingga ke peringkat antarabangsa. Jelasnya tahun ini kerajaan negeri memperuntukkan RM27.02 juta untuk perbelanjaan pembangunan dan kemajuan sukan termasuk menjalankan kajian sains sukan bersama Universiti Malaysia Sabah dan agensi berkaitan. Dato' Haji Ji berucap demikian sempena HSN peringkat negeri Sabah 2023 di Kompleks Sukan Sandakan. Teks ucapan beliau disampaikan Menteri Belia dan Sukan, Dato' Aaron Angin. Lebih 1,000 penduduk Sandakan memeriahkan Hari Sukan ini yang diisi hampir 30 acara sukan yang dilaksana sejak semalam. Di putatan HSN peringkat bahagian Pantai Barat yang disertai kira-kira 3,000 masyarakat setempat disempurnakan timbalan Ketua Menteri Dato' Insinyur Syahelmi Yahya, merangkap Ahli Parlimen Putatan dan Adun Tanjung Keramat. Antara acara berlangsung termasuklah fun ride berbasikal 20 km, fun run 5 km, fun walk 2 km dan senam robik. Sementara itu, ketika ditemui media, Datuk Syahelmi yang juga Menteri Kerja Raya Sabah menyambut baik pembentangan Belanjawan 2024 yang dibentangkan Perdana Menteri semalam untuk menyelesaikan proses tender bagi 19 pakej kerja projek Pen Borneo Sabah Fasa 1B bulan depan yang melibatkan jajaran 366 km dengan kos RM15.7 bilion. Kita menyambut baik pengumuman tersebut dan berharap ianya akan dapat dilaksanakan. Untuk makluman bahawa pakej-pakej tersebut sebenarnya memang sudah tersedia, dokumen tender sudah tersedia, makmal pengurusan nilai juga telah dilengkapkan baru-baru ini. Jadi saya berharaplah ianya dapat dilaksanakan sebagaimana yang telah dimaklumkan. Sehingga kini 3 daripada 15 pakej kerja projek lebuh raya Pen Borneo Sabah yang dilaksana telah siap. Ia melibatkan pakej 5A di Papar meliputi jalan dari Dongongon ke Simpang Jalan Papar Spur sejauh 11.39 km, pakej 15A di Tawau Sempurna dan pakej 27A dari Kampung Lot M ke Batu 32 Sandakan sejauh 18.1 km. Manakala bagi pakej 21A Jalan Lahad Datu Bypass dijangka siap sebelum akhir tahun ini. Berbaki 11 pakej lagi dijangka siap penghujung tahun 2025 atau 2026 tertakluk kepada kemajuan semasa pakej-pakej tersebut. Sementara itu, Menteri Belia dan Sukan Sabah, Dato' Aaron Angin turut menyambut baik Belanjawan 2024 khasnya terhadap pembangunan sukan yang diyakini turut memberi impak untuk Sabah. Jadi kita menyambut baiklah. Diharapkan ini Sabah akan mendapat manfaat daripada peruntukan itu. Walau bagaimanapun mungkin dia punya kuantum itu ada kurang sedikit, ya. Kalau boleh mungkin pertengahan tahun depan kita minta tambah lagi. Sebab ada keperluan kita untuk memperbaiki kemudahan-kemudahan sukan yang sudah lama yang memerlukan pembaikan, naik taraf khususnya di kawasan luar bandar di Sabah. Belanjawan 2024 menyaksikan industri sukan tempatan memperoleh peruntukan keseluruhan RM184 juta. Sabah Electricity Sdn Bhd SESB membina sebuah lagi pencawang pembahagian utama PPU Darau Fasa 1 di Nanam, Kota Kinabalu dengan kos mencecah RM23 juta. Majlis pecah tanah projek tersebut disempurnakan pengurusi SESB Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau. Projek berimpak tinggi itu dilaksana demi kelangsungan bekalan elektrik sekaligus mengurangkan masalah gangguan bekalan elektrik serta mengukuhkan sistem pembahagian elektrik di pencawang masa utama PMU di kawasan Inanam.
daripada pencawang masuk utama dan diturunkan ini. Ya, jadi lebih dekat lah. Mana dia jadi pengguna-pengguna di sini khususnya industri akan dapat menggunakan bekalan elektrik dengan lebih baik lah, mana dia sudah dia punya akses lah. PPU Darau yang dijangka siap pada Januari 2025 mampu menyediakan kapasiti tambahan bagi menampung permintaan tinggi bekalan elektrik baharu sekitar Inanam dan Kelombong selain memperkukuh sistem pembahagian bekalan tenaga 11 kV di kawasan tersebut. PPU berkenaan juga akan dapat memindahkan sumber beban pembekalan tenaga elektrik sedia ada daripada PMU Inanam ke PPU Darau bagi mengelak berlakunya masalah lebih bebanan pada peranti elektrik statik di PMU Inanam. 300 nelayan dari Persatuan Nelayan Kawasan PNK Kota Kinabalu menerima bantuan penangkapan ikan Touchpoint di bawah program peningkatan pendapatan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM. Bantuan disampaikan pengurusi LKIM Muhammad Faiz Fadzil sempena program Ramah Mesra Madani, pengurusi LKIM dan perasmian Pasar Nelayan Pasir Putih di Putatan. Ketika ditemui, Muhammad Faiz memberitahu bantuan ini bagi membantu nelayan B40 meningkatkan hasil tangkapan sekaligus dapat meningkatkan taraf sosioekonomi nelayan. Selain itu, bantuan ini juga bagi meningkatkan kecekapan serta kemahiran nelayan ke arah peningkatan produktiviti sektor perikanan. Saya juga memberikan sumbangan Touchpoint hari ini sebanyak 45 buah enjin kepada 5 orang nelayan yang layak. Mereka ni kita keterikan sebagai golongan B40 yang enjin mereka rosak dan sebagainya, itu kita bagi sumbangan nelayan di kawasan Pantai Barat Sabah. Ini menerima dengan kos banyak RM450,000 daripada LKM. Dalam pada itu, mengulas mengenai belanjawan 2024 yang diumumkan Perdana Menteri semalam, Muhammad Faiz berkata pihak LKIM menyambut baik inisiatif kerajaan yang terus membantu golongan nelayan dengan mengekalkan peruntukan subsidi diesel serta allowance sara hidup nelayan. Kita ada lebih kurang 87,000 orang nelayan yang turun ke laut yang berdaftar dengan LKIM, dan dengan insentif yang diumumkan dalam belanjawan semalam amat kami hargai, kerana ini akan memberikan satu kekuatan kepada nelayan seluruh negara untuk meneruskan aktiviti tangkapan ikan ini. Orang ramai diajak memanfaatkan penganjuran Festival Silat Antarabangsa Sabah SISF 2023 yang berlangsung di Dewan Seri Putatan hingga esok. Adun Pentegas Datuk Awang Ahmad Sah Awang Sahri berkata, festival itu berupaya merancangkan lagi aktiviti seni mempertahankan diri selain menyumbang kepada sektor pelancongan serta menjana ekonomi setempat. Menurut Datuk Awang Ahmad Shah, melalui festival ini orang ramai bukan sahaja berpeluang mempelajari ilmu perguruan, malah menghayati setiap hikmah dan falsafah ilmu yang diturunkan. Program ini bukanlah satu program yang kecil, kerana program yang bersifat antarabangsa. Persembahan Festival Silat Antarabangsa. Jadi alhamdulillah pada malam ini saya tengok sudah mula berjalan dengan warm up, memanas badan lah, berjalan dengan baik. Beliau berkata kepada RTM selepas merasmikan SISF 2023 di Putatan. Sementara itu, pengerusi penganjur SISF 2023 merangkap yang di-Pertua Persatuan Seni Silat Cekak Pusaka Ustaz Hanafi Sabah, Awang Masri Kefli berkata, SISF 2023 merupakan simbol perpaduan dalam kepelbagaian yang bertujuan mempromosi dan memfokuskan kelestarian silat sebagai warisan negara yang perlu dipelihara dan dilindungi. Program ini kita terbuka kepada semua lapisan masyarakat, tidak kira bangsa, etnik dan agamanya. Kita mengharapkan semua masyarakat, khususnya di sekitar Kota Kinabalu, dapat hadir bersama-sama untuk lebih mengenali dan mendekati silat. Karya Tu BKI oleh Nur Fahni Abal Mukam dan karya Aku, Seni dan Alam oleh Supinan Juhudin dipilih sebagai pemenang karya perdana Tahunan Negeri Sabah KPTNS 2023 bagi kategori C terbuka. Tu BKI merupakan hasil pengamatan landskap pelancongan Sabah selepas Perintah Kawalan Pergerakan PKP dengan kombinasi pemandangan matahari terbenam di Sabah itu yang diiktiraf sebagai antara 15 pemandangan tercantik di dunia.
Manakala Aku Seni dan Alam merupakan gabungan seni kaligrafi kad, seni kraf tangan dan seni dalam bahasa. Pemenang masing-masing membawa pulang hadiah wang tunai RM6,000 dan sijil penghargaan, disampaikan Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gus Salam sempena Majlis Perasmian Pameran dan Penyampaian Hadiah KPTNS ke-38 di Kota Kinabalu. Bertemakan Landscape Sabah, KPTNS merupakan aktiviti pengembaraan seni visual anjuran Balai Seni Lukis Sabah yang diadakan bersempena sambutan ulang tahun kelahiran rasmi ke-70 yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin. Pertandingan dibahagikan kepada 4 kategori iaitu kategori A 7 hingga 15 tahun, kategori B 16 hingga 19 tahun, kategori C terbuka dan kategori khas. KPTNS 2023 mencatatkan penyertaan terbanyak sepanjang 30 tahun dianjurkan dengan 1,946 penyertaan serta 2,061 karya. Baik, sekian paparan dari Negeri Bawah Bayu untuk kali ini. Untuk lebih banyak perkembangan semasa di tanah air, kita terus saja bersama dengan Nurul Zamri di Angkasa Puri. Silakan Nurul. Hijam, terima kasih atas perincian dari Sabah itu.